Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah taala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinannya kita dapat sama-sama berhimpun sekali lagi pada hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat keberkatan dan rahmat, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Muslimin muslimat sekalian, insya-Allah pada hari ini seperti biasa saya akan menyambung kembali perbahasan kita di dalam daurah kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman yang dianjurkan oleh surau Bank Islam kita. Dan insya-Allah pada hari ini adalah siri yang keempat yang kita dah bahaskan sebelum ini, iaitu untuk siri yang keempat ini saya nak menyambung hadis yang kita dah bacakan pada siri yang lepas, berhubung kait dengan penyakit-penyakit umat yang terdahulu. Penyakit umat yang terdahulu. Dia ada 6 kesemuanya yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan 3 daripadanya kita dah bincang siri yang lepas. Saya ulang baliklah. Saya ulang balik untuk ingatan bersama. Penyakit umat yang terdahulu yang bakal menimpa umat sekarang. Maknanya umat kita lah. Jangan buat heran pula, umat mana ustaz? Tak payah, umat kita, zaman kita ni. Saya ulang 1, 2, 3. Yang pertama, terlalu banyak berseronok. Terlalu seronok aja hidupnya, kan? Tak memikir benda-benda yang masa depan di akhirat dan sebagainya. Itu kita dah ulas dah. Yang kedua, terlalu bermewah-mewah. Dipanggil wal batal, terlalu bermewah-mewah, melampau-lampau dia punya kemewahan dan kekayaannya. Dan yang ketiga, wat takatsur, iaitu Nabi kata menghimpun harta sebanyak-banyaknya. Menghimpun harta sebanyak-banyaknya. Ini pun satu penyakit juga. Itu kita dah bincang juga pada siri yang lepas. Baik, untuk siri yang keempat ini insya-Allah saya akan sambung nombor 4, nombor 5 dan nombor 6. Dia ada 6 lah. So 4, 5, 6. Ada 3 lagi. Baik, yang keempat, iaitu Nabi kata watanajushu fid dunya. Tipu menipu dalam merebut harta benda dunia. Tipu menipu dalam merebut harta benda dunia. Sahabat-sahabat, muslimin muslimat sekalian, betul kita hidup ni atas dunia. Benda yang kita tak boleh nak elak ialah lahir di dunia. Itu tak boleh elak lah.
Kan, saya tak pastilah, tapi rasa-rasa belum ada lagi dalam sejarah manusia yang dia dilahirkan bukan atas dunia. Rasanya belum ada kot. Kalau tengok surat beranak kita tu, lahir di Kuala Lumpur, lahir di Mekah, lahir di Perancis, lahir di Kutub Utara, itu semua atas dunia lah. Tak payah sembang banyak sangat tak. Itu semua atas dunia. Belum lagi ada orang lahir di planet Pluto ke, tempat lahir bulan ke, belum lah. Tak usah berangan sangat. Baik. So, kita lahir dah atas dunia dah. Dan dunia ni lah sebenarnya yang tiap-tiap hari kita hadap. Yang kita tempuh. Orang kata celik-celik mata nampak dunia, bangun tidur pagi-pagi hadap dunia. Inilah dunia yang kita pijak yang Nabi sebut tadi. Tanda penyakit umat dulu yang akan diwarisi oleh umat sekarang, iaitu saling berebut dalam mencari harta benda dunia. Jadi soalannya sekarang ni, dah kita pun duduk atas dunia kan. Orang kata makan, minum, pakai, tempat tinggal semua atas dunia. Cari rezeki pun atas dunia. Jadi nak buat macam mana Ustaz? Dia macam ni lah. Islam dah ajar kita garis panduan hidup atas dunia. Walaupun dunia ni memang dia punya current dia kuat. Dia punya current dia kuat tuan-tuan kan? Terutama harta benda lah. Dia punya current dia sangat kuat. So itu Allah sebut dalam Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal hars. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Sadaqallahul azim. Allah kata kami telah hiaskan dalam dada manusia itu yang pertama suka. Ini cerita dunia ni. Suka kepada perempuan, dan sebaliknya perempuan suka pada lelaki. Yang kedua suka kepada banin, anak-anak, anak pinak, anak cucu. Itu fitrah manusia. Kemudian suka pada perhiasan daripada emas dan perak. Kemudian lagi Allah sebut manusia ni suka kepada kuda perang. Kuda perang ni maknanya kenderaan lah. Kereta, motor, lori, basikal. Itu untuk zaman kita lah. Kemudian manusia ni juga suka membela haiwan. Bela binatang ternak. Lembu, kebau, kambing, ikan kan. Orang suka bela. Itu fitrah, itu dunia. Kemudian apa lagi? Wal hars. Dan manusia juga suka bercucuk tanam. Suka berkebun, tanam pokok, tanam sayur. Itu perangai manusia. Dan Allah kata semua itu kesenangan dunia. Dan ingat, di sisi Allah tempat tinggal yang paling terbaik iaitulah syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini fitrah yang Allah buat. Manusia dia memang suka benda-benda dunia ni. Jangan kata saya tengok rumah besar saya tak terliur Ustaz. Saya tengok orang perempuan cantik saya biasa-biasa je. Itu wayar dah putus tu kan. Mana boleh biasa-biasa tuan, tak boleh. Itu fitrah dia. Jadi sekarang ni yang Nabi kata penyakit umat dulu ialah saling berebut mencari harta dunia. Sampai tipu menipu. Berlakunya penipuan dalam mencari harta benda dunia. Jadi kita nak cari harta ni tuan-tuan, carilah. Tuan-tuan nak jadi orang kaya, silakan. Tuan-tuan nak jadi orang yang berduit, hartawan, millionaire, billionaire, silakan. Islam tak pernah pun melarang kita
Dan Islam tak suruh pula kita jadi miskin papa ke dana. Tak ada. Islam kata, carilah. Nak jadi kaya ke, nak jadi orang hebat, orang yang banyak duit, orang yang kaya raya, silakan. Tetapi, dia ada syarat lah kan. Tapi syaratnya mesti sumbernya bersih, sumbernya halal, jalan pencariannya itu betul, kan? Ataupun jalannya tepat, mengikut landasan agama, tidak menipu, tidak menyeleweng, tidak menzalimi. Itu yang sebenarnya, kan? Boleh tuan-tuan nak jadi orang kaya ke, nak jadi orang hebat ke, silalah. Islam tak pernah pun melarang kita. Tetapi yang paling penting, jangan sampai menipu. Sebab hari ni orang nak kaya ni, dia boleh buat macam-macam, kan? Tipu rakan kongsi, tipu bos, tipu syarikat, tipu rakan perniagaan, tipu kawan-kawan, tipu adik-beradik. Ada kan? Berlakulah masyarakat, kan? Berlakulah masyarakat kita. Nak kaya punya pasal, tipu semua orang macam-macam. Tipu dokumen, palsukan dokumen, macam-macam. Kan? Jadi kita ni tak usahlah nak kejar sangat dunia ni tuan-tuan. Sebab hidup kita ni pun bukan nak bawa semua benda-benda tu. Orang tua besar kan, harta tak bawa ke mati, kan? Memanglah, belum ada orang meninggal dunia tanam dengan buku akaun bank sekali tak ada. Tanam dengan kad kredit sekali tak pernah dibuat dia orang. Jangan buat kerja gila begitu tak. Tak ada. Semua tinggal. Nabi kata yang akan iring jenazah ke kubur ada 3 saja. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Pertama, ahli keluarga dia yang akan iring ke kubur. Yang kedua, harta benda dia. Yang ketiga, amalan dia. Dan Nabi kata 2 akan balik, 1 akan tinggal dengan dia di kubur. Yang balik 2 itu harta benda dan ahli keluarga. Jadi kena ingat, sayang macam mana pun ahli keluarga kita tuan, dia menangis atas kubur je, kan? Dia nak menangis meraung pun dekat kubur je, lepas tu dia balik tuan. Dia bukan tidur kat kubur, dia balik. Dia pun tak berani tuan, kan? Harta kita balik semua. Buku bank tinggal, kereta yang hantar ke kubur pun, kereta pun balik, kan? Yang tinggal dengan kita amaluh. Nabi kata amalan kita sahaja. Allahu Akbar. Amalan je yang sekarang kita tengah buat ni, itu nak backup kita, nak cover up kita, nak tolong kita dalam kubur besok. Jadi ingat, jangan tipu menipu dalam mencari harta dunia, sebab itu penyakit umat yang terdahulu, yang sedang dan bakal diwarisi oleh umat sekarang. Manusia sekarang. Boleh dapat sana? Itu nombor 4. Nombor 4, penyakit umat dulu, tipu menipu dalam merebut harta benda dunia. Yang kelima, muslimin muslimat, para sahabat sekalian, iaitu saling memarahi. Saling memarahi. Ini pun satu penyakit juga. Dia punya marah tu kalau bahasa hari ni dia panggil marah tak boleh buat bincang punya. Jangan. Kalah ribut taufan tornado lagi, kan? Dia tak boleh buat bincang tuan. Ulama dia marah, ustaz dia maki hamun, AJK masjid pun ditempik, kan? Orang-orang alim pun dihina. Tak, sekarang ni kita ni apa penyakit kita ni? Apa masalah kita? Orang baik-baik macam tu kita hina, kita maki hamun, kita marah. Kita ni siapa? Koklah marah kami ustaz boleh tahan kira lagi. Marah Imam Syafi'i. Allahu Akbar. Maki imam mazhab, hebat sangat ke kita, kan? Ada orang dia kata, ustaz saya hidup tak nak ikut mazhab. Terror kau. Kau nak ikut apa? Tak. Kena ikut tuan-tuan mazhab. Sebab mazhab ni aliran. Dipanggil aliran. Cara hidup. Aliran pembawaan hidup. Jalan lah. Jalan penunjuk dia panggil lah. Mazhab.
Jadi penting sebab mazhab ni memudahkan orang kata perjalanan hidup kita sebagai seorang Muslim. Yang kita besar kepala maki hamun Imam Syafi'i, kenapa? Kan kita hina Imam Syafi'i, jangan tuan-tuan. Betul, Imam Syafi'i pun manusia juga, tapi dari sudut lain, keilmuannya, akhlaknya, budi pekerti, tertibnya tu tak sembang ibadahnya lagi. Kita siapa tuan-tuan? Kan orang kata langit bumi dengan Imam Syafi'i, itu pun tak lepas ke langit ketujuh apa. Dah Imam Syafi'i dengan hafal Qurannya, dengan ilmunya, dengan menghafal kitabnya, dengan akhlaknya, jauh kita tak salah. Jangan cari penyakit kita. Kan manusia ni kadang dia suka cari penyakit tuan. Suka kadang buat benda-benda yang tak elok, suka kadang-kadang orang kata melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Jadi dalam hidup ni ingat, penyakit umat dulu saling memarahi. Tak usah kita ambil. Bukan tak boleh marah langsung. Boleh marah. Kan anak kita buat benda tak betul, kita marah. Isteri kita marah kalau benda yang tak betul. Suami kita tegur elok-elok tak. Itu kaedah. Bukan semua benda tak boleh marah. Ada benda yang boleh dimarah. Anak kita lewat semayang, kita marah. Anak kita tak bangun subuh, kita marah. Dah, itu kaedah. Ini macam umat dulu, Allah kirim Nabi kan. Allah kirim Rasul. Dimarahnya Rasul tu. Dihinanya Nabi tu. Disindir-sindirnya Nabi-Nabi tu. Lagi teruk tuan-tuan, ibu ayah sekalian, mereka bunuh Nabi-Nabi. Kan Bani Israel di dalam riwayat pernah bunuh 300 orang Nabi sehari. 300 Nabi dia bunuhnya. Nabi ada 124,000 orang tuan. Dia bunuh 300-400 ni senang-senang aja. Punya teruk puak-puak ni tak. Dia marah tak ketahuan dekat Nabi-Nabi. Ialah Nabi ni Allah kirim nak perbetulkan jalan hidup. Pada mereka Nabi ni mengganggulah. Mereka dah biasa minum arak, tiba-tiba tak boleh minum. Dah biasa berjudi, tikam 4 nombor ekor apa semua mangkuk ayun ni, tiba-tiba tak boleh tikam ekor. Ni angin lah kawan. Kan? Itu yang dimarah Nabi, dihina Nabi, dibunuhnya Nabi. Macam kita tengok Rasulullah SAW pun sama kan. Macam mana dahsyatnya Abu Jahal, Abu Lahab. Mereka hina Nabi. Mereka buat macam-macam benda sampai tahap nak bunuh Nabi. Akhirnya Nabi kena hijrah ke Madinah. Macam-macam peristiwa yang kita baca dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu tuan-tuan, ibu ayah sekalian, muslimin muslimat, bukan tak boleh marah. Saya ulang balik sekali lagi. Tapi biarlah, orang kata kita marah tu kena pada tempat lah. Jangan sikit-sikit nak mengamuk tak ketahuan, sikit-sikit nak marah, sikit-sikit nak itu nak ini kan. Dia ada kaedah, hidup ni ada kaedah. Bila kita ikut kaedah yang betul, insya-Allah kita akan selamat. Dia ikut kaedah je tuan-tuan, bukannya nak buat benda-benda pelik pun. Ikut je rules yang ada. Kan, ikut rules. Cakap orang putih sikit. Kan, ikut aturan. Jangan kita langgar. Bila langgar, masalah. Macam lajak, basikal lajak kan bahaya kan. Bila kita terlajak, tak ikut aturan, itu yang bahaya. Boleh dapat tak? Jadi maknanya tuan-tuan, ibu ayah sekalian, jagalah benda ni baik-baik. Maknanya penyakit umat dulu yang saling memarahi, kita kena elakkan. Kan, terutama kita marah orang yang tak sepatutnya kita marah. Macam saya kata awal tadilah, kita marah ulama, marah tok guru, kita marah para mufti, kan? Kita condemn, macamlah kita pandai sangat. Kan? Macamlah kita lebih halim daripada mereka. Sebab itu saya sebut banyak kali, tolong belajar respect manusia. Tolong belajar hormat. Tolong belajar respect each other.
Kan, saling menghormati. Walaupun berbeza pandangan, tapi berlapang dada. Penyakit kita hari ini susah berlapang dada. Kan, cepat naik angin. Itu yang dalam grup WhatsApp endingnya left group. Tak ada kesudahan, tuan-tuan. Kita pergi left group tu tak ada apa faedah pun sebenarnya. Kan, jadi sebab itu kena ada ilmu, kena ada asas, kena mengaji, kena kuliah, kena ikut aturan agama. Kan, jangan kita buat benda-benda yang agama larang. Nanti kita akan susah besok. Sebab hidup kita bukan lama mana, tuan-tuan, ibu ayah sekalian. Nabi sebut dalam hadis, a'maru ummati bainas sittina was-sab'in. Umur umat aku, Nabi kata purata average lah, average 6 ke 70 tahun, 60 ke 70. Kita dah selalu dah dengar hadis ni. Nabi kata umur umat aku 60 ke 70. Kadang-kadang kurang, kadang ada yang terlajak sikit. Itu rezeki masing-masing. Kita dah masuk, tuan-tuan, 2021 ni. 2020 dah habis dah. Jangan berangan sangat. Ni dah 2021 tau. Makin canggih dah. Makin maju. Dari segi teorinya kan. Jadi, jangan kita ketinggalan pula. Kan? Terutama dari sudut ibadah kita, jangan ditakut lama. Biarlah ada penambahbaikan sikit sebanyak pun tak apa, sikit-sikit, orang kata pelan-pelan kayuh kan. Barulah hidup kita akan selamat dunia akhirat, insya-Allah. Baik, yang terakhir sekali, penyakit umat dulu yang keenam, iaitu wattahasudu hatta yakunal baghy, iaitu hasud menghasut sehingga menjadi zalim, menzalim. Hasud menghasut sampai menjadi zalim, menzalim. Sebab itu, tuan-tuan, muslimin muslimat, kita dengar perkataan hasud ni pun dah rasa macam orang kata seram sejuk kan. Dah rasa lain macam kan. Hasud menghasut. Jadi apa perkataan orang selalu sebut? Tukang adu domba kan. Batu apa dia panggil? Batu nesan pula dah. Batu api kan. Batu nesan tu meninggal terus. Ada. Tapi bahaya tak daripada batu api, takut-takut lama-lama jadi batu nisan tu, jangan buat main. Kan? Orang panggil batu api, tukang hasut. Kalau dalam hadis Nabi kata an-namimatu finnar. Jangan main-main, tuan-tuan. Nabi kata apa? An-namimah, tukang hasut. Bahasa yang saya sebut tadi batu api, tukang laga orang. Nabi kata finnar, kalau dia mati tak sempat taubat, Nabi kata dia akan dilemparkan ke dalam api neraka Allah, wal-iyazu billahi min zalik. Jadi tuan-tuan ingat, tak usah kita hasut orang. Jangan kita buat benda yang bukan-bukan. Menghasut tu sampai jadi benda lain pula kan. Jadi ialah biasa hasil menghasut ni biasanya negatif lah. Dia akan menimbul perkelahian, dia akan memutuskan silaturahim, dia akan merenggangkan adik-beradik, dia akan menjarakkan kita dengan jiran, walaupun rumah sebelah rumah kan. Pasal apa? Pasal dah kena hasut. Kan, pasal dah kena hasut, pasal dah kena racun, pasal dah kena apa orang panggil, dah kena batu api tadi, menyebabkan timbullah benda tak baik, menzalimi, tak bertegur sapa, saling menindas, saling tidak mempercayai satu dengan lain. Ini akan timbul nanti. Sebab itu Nabi dah pesan, ini penyakit umat dulu yang kita kena buang, yang kita kena elakkan, yang kita kena jauhkan. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab dia tak ada faedah pun, kan? Tuan-tuan bisa tengok cerita Mami Jarum tu kan.
Pelakon dia okey, Kartina Aziz tu okey. Cuma watak dia bawa tu memang jadi sungguh. Watak dia apa? Mami Jarum tu lah. Watak menghasut. Dia lagakan orang ni, dia hasutnya anak kawan ni. Dia lagakan. Lama-lama porak peranda. Sebab tu cerita dia jadi porak peranda. Sebab kaki hasut tadi tu. Nampak? Jadi sebab itulah tuan-tuan, ibu ayah yang saya kasihi sekalian. Sebab itu untuk kita hari ini penting kita mengaji. Penting untuk kita cari ilmu. Penting untuk kita meletakkan diri kita sebagai manusia yang baiklah, insya-Allah, kan. Tuan-tuan, kita dah duduk 2021. Ni masih orang kata awal tahun lagi, kan. Jadi kita letakkan azam, ya Allah, kita pasang niat, tuan-tuan, pasang niat. Bila kita pasang niat, insya-Allah Allah mudahkan. Allah tahulah niat kita apa, kan. Pasang niat yang ikhlas, pasang niat dengan jujur, ya Allah, untuk tahun 2021 ni aku azam nak jadi lebih baik, ya Allah. Lebih baik. Aku nak tinggalkan perangai hodoh aku dulu, perangai jahat aku dulu, perangai tak senonoh aku dulu. Ya Allah, Engkau beri aku kekuatan untuk aku tinggalkan semua penyakit itu. Allah, tuan-tuan, kalau ini azam kita macam gini, kan, nampak ni terbaik, tuan. Minta tolong dengan Allah, sebab dia yang pegang kunci itu. Key itu dia pegang. Miftah, kunci, kan. Segala kunci perbendaharaan dunia akhirat, segala perangai manusia, niat manusia, hajat kita, semua Allah pegang. Dan dia boleh lulus, dia boleh tak lulus, dia boleh bagi, dia boleh tak nak bagi, itu hak dia lah. Tapi kita bercakap dalam soal letak sangkaan baik kita pada Allah. Kan, letak sangkaan baik, ya Allah, aku nak berubah kali ni, ya Allah. Aku dah penat dah dengan perangai-perangai lama jahiliah dulu. Sekarang ni aku pun memikir ke depan. Umur aku pun tak berapa lama dah, makin hari makin pendek. Jadi aku sedar, ya Allah, aku dah banyak buat silap. Jadi aku nak berubah. Ui, cantik, tuan. Cantik. Memang A lah, kan. Ui, bukan senang. Memanglah nak berubah tu nanti cabaran macam-macam, kan. Orang sindir kita, orang perli kita, orang kata kita, orang bawang kita. Mangkuk betul, kan. Di bawang kita. Kan. Jadi itu kita kena sabar lah, kan. Sebab bila nak berubah, dia kena ada kesabaran. Dia kena ada keredaan. Dan yang paling penting sebenarnya dalam nak berubah ni, sangka baik kita dengan Allah. Dengan manusia ni kita put another side lah. Letak sebelah dulu lah. Orang nak kata ke, orang nak sindir ke, orang nak perli kita, lantak pergi kat hang, kan. Biarlah orang nak kata apa, tak luak pun, kan. Jadi yang penting dalam kepala kita, Allah kata apa, Allah pandang aku macam mana, Allah kata apa dekat aku. Itu yang paling penting, itu yang paling mustahak sekali. Sebab itulah tuan-tuan, muslimin muslimat sekalian, akhir sekali, kita dah habis dah, kan. Akhir sekali dalam penghujung ini, saya nak buat 1-2 kesimpulan ringkas lah. Yang pertama sekali, muslimin muslimat, pastikan 6 penyakit yang kita dah senarai pendek tadi, jangan ada satu pun dalam dada kita. Buang jauh-jauh. Mudah-mudahan Allah bantu kita ke arah yang lebih baik, insya-Allah. Dan yang kedua, apa pun dalam hidup kita hari ini, tolong jangan tinggal majlis ilmu. Sama ada Facebook live macam ni ke, ataupun YouTube ke, Instagram ke, grup WhatsApp ke, TikTok ke, apa saja, selagi ada ruang ilmu, cedok, kita grab, kita ambil. Yalah, orang kata nak tambah-tambah ilmu, biar ada kesedaran, kan. Itu yang paling penting dan mustahab. Boleh? Cukuplah untuk kali ini. Dalam siri yang keempat ini, mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Terima kasih pada semua
yang bersama dari mula sampai habis untuk slot kali ini. Terima kasih juga pada penaja kita Surau Bank Islam di Jalan Perak, Kuala Lumpur. Mudah-mudahan Allah memberkati pertemuan kita pada hari ini. Yang baik, yang benar daripada Allah, yang kurang kelemahan diri saya sendiri. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa siri yang akan datang. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.